Selamat pagi kepada semua pelajar saya 5A2, 5A5 khasnya. Hari ini hari Jumaat 26 Februari 2021. Jadi untuk hari ini cikgu akan membuat perkongsian dan juga perbincangan untuk 3 set kertas percubaan negeri. Jadi yang pertama ingin cikgu kongsikan pada pagi ini ialah kertas percubaan negeri Terengganu set 2 untuk tahun 2020. Okey, kita pergi satu demi satu. Cikgu telah edar kertas soalan ini kepada pelajar yang ada hadir secara bersemuka sebelum sekolah tutup ataupun sebelum SPM pemula hari itu. Okey, bahagian A soalan 1. Ingat, bahagian A kena jawab semua. Pada graf di ruang jawapan, logarit rantau yang memuaskan ketiga-tiga ketaksamaan Y lebih kecil sama dengan negatif 2S tambah 4, Y lebih kecil 2S tambah 4, dan Y lebih besar sama dengan sifar. Dan kalau kita tengok kepada gambar raja, Y sama dengan 2S tambah 4, kita sudah diberikan. So, saya potong dengan warna merah sama dengan yang atas. Lepas itu yang biru ini Y sama dengan 2S tambah 4 pun sudah diberi. Okey, jadi yang belum diberi ialah Y sama dengan sifar kan. Y lebih besar sifar, maksudnya Y sama dengan sifar. So, ingat Y sama dengan sifar, garis itu berada pada paksi X. Kalau X sama dengan sifar, ia berada pada paksi Y. Itu dia. Jadi apabila Y sama dengan sifar, dia berada pada paksi S. Oleh sebab dia guna lebih besar sama dengan kan. Jadi saya gunakan garis penuh lah. Jadi oleh sebab dia berada pada paksi X, jadi kita perlu lukis garis itu lebih tebal sikit supaya nampak jelas lah. Dan lepas kita lukis, kita loretkan kawasan yang berbentuk segitiga di tengah-tengah. Jadi untuk garis lurus itu Y sama dengan sifar, 1 markah. Dan 2 lagi markah untuk kawasan yang berloret. Loret dengan kemas, guna pembaris, jangan terlebih daripada ruangan yang dikehendaki. So jumlah dia 3 markah. Soalan nombor 2 adalah tajuk garis dan sata dalam 3 dimensi ataupun 3 matra. Raja 1 menunjukkan sebuah tiang utility setinggi 9 meter. Okey, selamat datang. So 9 meter ini adalah tiang yang berwarna hitam ini. Tiang yang berwarna hitam ini 9 meter yang condong ke arah timur pada sudut 60 darjah dari tanah yang mengufut. Jika matahari berada tegak di atas bahagian bawah tiang itu, A. Lukis unjuran ortogon. Bagi tiang itu, awak kena faham unjuran ortogon di sini bermaksud bayan-bayan kepada tiang itu. So, bayang kepada tiang itu adalah garisan mengufut ini. Yang cikgu buat anak panah ini, bayang. Kan? Ini ialah bayang dia. Jadi apabila anda dikenaki membuat unjuran ortogon, awak kena ingat unjuran ortogon ialah bayang ini. Ini ialah unjuran ortogon. Ini mengufut ini. Dan kita boleh sambungkan ke atas menjadi satu segitiga bersudut tegak. Dia suruh kita lukis. So kita lukis segitiga bersudut tegak itulah 1 markah. Kemudian hitung panjang bayang itu. So cikgu cuba lukiskan, keluarkan segitiga bersudut tegak itu. Ini 60 darjah. Tadi ini tiang, ini 9 meter kan. Yang panjang bayang itu ialah yang mengufut ini yang cikgu gunakan X sebagai wakil. Oleh sebab di sini kita ada sisi bersebelahan X, sisi hipotenus 9. Dan 60 darjah telah diberi sudut dia. Jadi jadi kita nak cari nilai X di sini
Okey, cos 60. Kita pakai cos kerana cos ialah sisi persebelahan bahagi sisi hipotenus, iaitu kawan saya hadir. So, cos 60 darjah sama dengan S bahagi 9. Dan gunakan kalkulator, kita boleh dapat nilai S itu ataupun panjang bayang itu ialah 9 darab cos 60 darjah dan sama dengan 4,5 meter. 4,5 meter. Okey, jadi sekarang cikgu sedang bincang kertas percubaan Terengganu set 2, Terengganu set 2 yang telah diberi sebelum SPM pemula itu. Okey, 4,5 meter. Ini soalan nombor 2. Anda boleh catatkan. Okey, kemudian soalan nombor 3, kita baca yang bahasa lah. Air mengalir ke dalam satu tangki pada kadar X tambah 5 meter padu per saat. Jika kapasiti tangki itu ialah 600 meter padu dan air itu mengambil masa 2S saat untuk memenuhi tangki itu. Cari masa yang diperlukan. Jadi mungkin ramai tidak faham bagaimana nak menghubung kaitkan. Sebenarnya di sini kadar ini ialah isi padu bahagi masa. So ini mungkin awak kena catatkan. Kadar ini ialah isi padu bahagi masa dan kadar yang diberi ialah S tambah 5, isi padu 600 dan masa ialah 2X. Dan kita nak cari masa yang diperlukan. So kita cari S dulu. Masa ialah 2S nanti ya. Okey, so kita pindahkan 2X ke kiri. So, menjadi 2X kurungan X tambah 5 sama dengan 600. Lepas itu, kembangkan 2X kuasa 2 tambah 5 sama dengan 600. So, kembangkan 2X kuasa 2 tambah 10S tolak 600 sama dengan sifar. Cikgu pindahkan 600 ke kiri. Okey, dia menjadi 2S kuasa 2 tambah 10S tolak 600 sama dengan sifar. Kemudian, lepas kita kembangkan, cikgu sudah bentuk dalam, ini ialah bentuk am kan, tetapi ada 2, 10, 600. So, kita boleh permudahkan dengan bahagi 2. Apabila bahagi 2, persamaan kuadratik kita menjadi X kuasa 2 tambah 5X tolak 300 sama dengan sifar. Faktorkan, buka 2 kurungan sama dengan sifar dan kita boleh guna kalkulator untuk kira. Jawapan pertama 15, jawapan kedua negatif 20. Jadi apabila saya letak 15 balik ke kurungan, S tolak 15. Kemudian apabila saya pindahkan negatif 20 ke kiri, dia menjadi S tambah 20. Tetapi negatif kita tidak diterima. Okey, so S ialah 15. Tetapi soalan minta kita cari masa. Masa di sini ialah 2X. So 2 darab 15. So masa yang diperlukan ialah 30 saat. 30 saat. Dan semua di sini cikgu telah berikan markah di mana boleh dapat markah itu. So anda boleh rujuk nanti. Okey. Kemudian soalan 4. Bola tenis dijual dalam 2 jenis bekas. Okey. Bola tenis dijual dalam 2 bekas. Okey, tiub berbentuk silinder tegak dan kotak berbentuk kuboid. Kedua-dua bekas muat untuk 3 biji bola di dalam tiub dan 4 biji bola di dalam kotak seperti yang ditunjukkan dalam raja 2. Diameter bola tenis ialah 6.54 cm.
Okey, soalan ini sangat menarik dan dia memang soalan hebat. Kita tengok raja di sebelah kiri ini. Tube di sini ialah silinder. Silinder. And then silinder ini dia boleh isi 3 biji bola tenis. 3 biji bola tenis. Kemudian 6.54 ialah diameter. So diameter kepada silinder 6.54 sentimeter. Jadi kalau nanti kira kena pakai jari you kena bahagi 2. Kemudian berapa tinggi silinder? Kita tahu 1 biji bola tenis diameter dia 6.54 kan? So diameter itu juga panjang 1 biji lah. Dan kita ada 3 biji. So 6.54 darab 3. 6.54 darab 3 kita akan dapat 19.62. 19.62. Itu ialah panjang kepada silinder. Panjang kepada silinder. Sekarang berada di soalan 4 set Terengganu. Set Terengganu. Soalan 4. Okey. Itu untuk silinder. Kemudian untuk gambar raja di sebelah kanan. Di sebelah kanan. Awak baca dulu. Okey. Selamat datang. Okey, untuk soalan di sebelah kanan ini, kotak di raja di sebelah kanan, tadi sebelah kiri itu silinder untuk isi bola tenis. Kemudian untuk yang berbentuk kotak ini, tadi dia telah kata bentuk dia cuboid. Jadi apabila cuboid, di sini ada 4 biji bola tenis yang sama seperti di raja di sebelah kiri Okey, diameter dia 6.54. Jadi, kalau ini bentuk cuboid, kita tahu isi padu cuboid ialah panjang darab lebar darab tinggi. So, panjang ini adalah panjang untuk 4 biji bola tenis. 1 biji 6.54 iaitu diameter dia. Jadi, 6.54 darab 4 kerana 4 biji kan. So, jawapan untuk panjang di sini 26.16. Kemudian lebar dia, lebar sama dengan diameter juga 6.54. Tinggi pun sama dengan diameter bola tenis 6.54. Jadi soalan ini sangat-sangat menarik. Okey, jadi kita sambung. Okey, gunakan pi sama dengan 22/7. Kira isi padu bagi setiap bekas dan cari beza. So, cari beza maksudnya tolak. Dan kenapa cikgu tahu siapa lebih? Sebab kalau kita tengok isi padu cuboid itu ada 4 biji bola tenis. Mestilah dia punya isi padu lebih banyak. Jadi saya tahulah guna isi padu cuboid tolak isi padu silinder. Andai kata awak tidak tahu, awak boleh cari isi padu silinder dan cuboid secara individu dulu. Lepas itu baru kita tolak. Mestilah besar tolak kecil baru boleh dapat beza. Okey, jadi beza di sini isi padu cuboid tolak dengan isi padu silinder. Okey, bagaimana cari isi padu cuboid? Panjang 26.16 seperti yang cikgu catat dalam gambar raja. Lebar dan tinggi sama 6.54. Panjang darab lebar darab tinggi Kemudian tolak dengan isi padu silinder pi j kuasa 2t. So pi 22/7. J jejari 6.54 bahagi 2. Seperti yang telah cikgu kata, 6.54 itu ialah diameter. Apabila buat jejari bahagi 2, kemudian kuasa 2. Kemudian kuasa 2. Kemudian darab dengan tinggi. Tinggi silinder ialah panjang 3 biji bola tenis. So, iaitu 19.62. So, semua cikgu telah catat pada raja. Dan cikgu pindahkan maklumat dalam raja ke dalam rumus. Okey. Lepas itu, guna kalkulator, kita boleh dapat jawapan akhir ialah beza dia ialah 459.55 cm padu. Dan ingat, kalau boleh, jawapan akhir paling banyak
betul kepada 2 tempat perpuluhan. Tapi kalau langkah sebelum, boleh lebih 2 tempat perpuluhan. Jawapan akhir sahaja 2 tempat perpuluhan. Okey, kalau ada soalan boleh kemukakan. Alright, ini soalan nombor 4. Okey, soalan nombor 4. Dapat Okey. Okey, soalan nombor 5. Okey, sambung soalan nombor 5. Penyelesaian dengan kaedah metrik tidak dibenarkan untuk menjawab soalan ini. So maksudnya ini ialah persamaan linear 6 markah di sini ya. Jumlah jisim Salam dan adiknya ialah 60 kilogram. Jisim bapa mereka 75 kilogram, iaitu sama dengan hasil tambah jisim Salam dan 2 kali jisim adiknya. Cari jisim Salam dan jisim adiknya, seterusnya kira beza antara jisim bapa dan adiknya. Wow, banyak yang kita perlu cari di sini ya. Okey, so pertama sekali di sini ada 2 watak. Yang pertama ialah Salam, yang kedua ialah adik dia. So kita andai kata jisim Salam ialah X, jisim adik ialah Y. Okey. Dia kata jumlah jisim Salam dan adik 60. So X tambah Y 60. X tambah Y sama dengan 60. Kemudian yang kedua dia kata jisim bapa mereka 75. Tapi 75 kilogram ini datang daripada hasil tambah jisim Salam. Jisim Salam S dan 2 kali jisim adik. 2 kali jisim adik maksudnya 2 darab Y. 2 kali so 2Y. Dengan kata lain, persamaan yang kedua ialah X tambah 2Y sama dengan 75. So jangan terpengaruh keliru daripada bapa dia. Bapa dia itu hanya memberi maklumat 75 itu sahaja. Iaitu hasil tambah ataupun jumlah umur Salam dan 2 kali adik. Dan apabila kita boleh menuliskan 2 persamaan linear ini dengan betul, kita boleh mula buat operasi. Sama ada guna kaedah penghapusan atau penggantian. Cikgu buat penghapusan di sini. So, cikgu guna operasi tolak. So, X tolak X, hapus. Y tolak 2Y, negatif Y. Sama dengan 60 tolak 75, negatif 15. So, negatif buang. Y sama dengan 15. Y sama dengan 15. Dan kita gantikan Y sama dengan 15 ke dalam persamaan pertama. X tambah Y sama dengan 60. So, kita ganti Y 15. Kita akan dapat S itu 45. Sebenarnya boleh ganti ke dalam mana-mana. Persamaan 1 boleh, persamaan 2 pun boleh. Dan cikgu biasanya untuk mengelakkan pelajar keliru, cikgu terus ganti persamaan 1. So, X 45, Y 15. Maksudnya, umur Salam 45 tahun. Bukan, jisim Salam 45 kilogram mungkin. Kemudian adiknya 15. Tetapi soalan bukan tanya itu sahaja. Dia tanya lagi beza jisim bapa dengan adik. So kita tahu jisim bapa dia 75 tadi kan. Dan sekarang jisim adik dia 15. So beza dia tolak. Jadi ialah jawapan akhir ialah 60. Jadi kadang-kadang pelajar itu hanya selesai yang asas. Contohnya dia hanya selesai sampai cari SY. Padahal belakang ada lagi satu bahagian. So itu perlu ambil perhatian sebab itu akan menyebabkan kita hilang markah kalau kita tak buat. Kalau kita tak buat. Okey, kemudian kita sambung. Ini soalan nombor 5 tadi kan. Soalan yang cantik lah bagi saya Terengganu Set 2 ini. Banyak soalan-soalan yang cantik. Manalah tahu nanti kan. Percubaan-percubaan negeri ini adalah antara soalan yang kita boleh jumpa di dalam peperiksaan. Harap macam itulah. Okey, so jawapan 60 untuk soalan 6. Okey, kita sambung soalan 6 tadi soalan 5. Soalan 6 penaklukan matematik. A.
Tentukan sama ada ayat berikut ialah suatu pernyataan atau bukan pernyataan. Okey, kepada pelajar yang baru masuk, awak kena ingat sekarang kita masih ataupun sedang bincang percubaan negeri Terengganu Kertas 2, set 2 yang cikgu beri sebelum SPM pemula itu kan. Ada 3 set yang terkini itu. Itulah. Yang pertama sekali itu Terengganu. 51 adalah nombor bertanda. Pernyataan atau bukan pernyataan. Jadi jawapan di sini ialah pernyataan. Kerana kita boleh menentukan benar atau palsu. 51 adalah nombor bertanda palsu. Dia bukan. Sebab 51 bukan sahaja boleh bahagi 1 dan dirinya sendiri, tetapi dia juga boleh dibahagi dengan 17, dia boleh bahagi dengan 3. 3 darab 17, 51. Jadi dia bukan nombor bertanda. Kita tahu dia palsu, so dia adalah pernyataan. Pernyataan jawapan 1 markah. Kemudian B, seperti mungkin saya ada bincang dalam slot lain. Benar cikgu bincang, tahun lepas tidak ada soalan bentuk macam ini. Tidak ada premis 1, premis 2, kesimpulan. Kalau tak silap sudah 2 tahun tak ada. Jadi yang saya pasti ialah tahun lepas tak ada. Jadi tahun ini mungkin awak kena tahu bagaimana menuliskan premis 1, premis 2 dan kesimpulan. Jadi soalan ini dia susah sikit sebab dia suruh kita buat premis 1. Kalau dia suruh kita buat premis 1, kita hanya ada 2 pilihan, iaitu kita guna jika maka atau kita guna semua. Jadi di sini kalau kita tengok premis 2 dan kesimpulan, tidak ada apa-apa yang sama, kan? Tidak ada ayat yang sama dan sebagainya. Jadi kita guna jika maka. Jika maka. Dan oleh sebab premis 2 dan kesimpulan dia adalah dalam bentuk penafian, iaitu bukan, tidak sama dengan, kan? Jadi kalau bukan, tidak sama dengan, kita perlu ambil kesimpulan di depan. Dan kita buang bukan dan tidak itu. So jawapan ialah jika A subset B. Yang garis ini kita tak nak. Kita hanya ambil A, jika A subset B, maka A persilangan B sama dengan A. Itu jawapan dia, nanti cikgu akan tunjukkan di sini. Ini. Jika A subset B, maka A persilang B sama dengan A. Terus 2 markah sebab ini di kategori soalan yang lebih sukar. Sebab premis 1. Dalam SPM November ini belum pernah keluar premis 1. Tapi dalam Julai paper benar. Jadi mungkin kita boleh ambil perhatian lah. Okey, kemudian tadi soalan A ialah pernyataan. Kemudian C. Tahun lepas dia keluar induksi, kan? So deduksi mungkin untuk tahun ini. Jadi cikgu harap awak boleh faham. Okey, jadi kalau kita baca soalan diberi jumlah sudut pedalaman bagi suatu poligon dengan n sisi ialah n tolak 2 darab 180. Buat satu kesimpulan secara deduksi pada jumlah sudut pedalaman bagi sebuah nonagon. Maksud deduksi ialah, kesimpulan deduksi ialah anda diberi satu rumus. Kita cuba ganti sesuatu nilai ke dalam rumus itu untuk mendapat jawapan. Itu sahaja. Sangat senang sebenarnya. Dan anda perlu faham apa itu nonagon. Nonagon maksudnya 9 sisi. So n itu 9. So kita ganti n 9 ke dalam rumus menjadi 9 tolak 2 kurungan darab 180 darjah. Dan kita akan dapat 1260 darjah. So 2 markah di sini. Okey, kertas Terengganu set 2, set 2. Okey, soalan 7, soalan yang kari lurus. Soalan ini pun cantik juga. Okey, Raja 3 menunjukkan trapezium PQRS dilukis pada suatu satak catus. Diberi bahawa SR dan PQ adalah selari. Okey, so kita diberi 2 garis yang selari PQRS. Cikgu sudah buat anak panah di sini. Dan kita tidak perlu banyak fikir. Soalan yang pertama minta kita buat
cari persamaan garis lurus SR. Jadi kalau kita tengok SR, kita hanya tahu satu sahaja maklumat, iaitu koordinat X. Kecurunan tak tahu. Tapi kita boleh cari kecurunan daripada garis PQ, kerana PQ selari dengan RS. Oh, so kita boleh tuliskan koordinat pada Q 40, koordinat pada P 08. Okey, so kita guna Y2 tolak Y1 bahagi S2 tolak S1. 8 tolak sifar bahagi sifar tolak 4. Jawapan kecurunan ialah negatif 2. Dan memang dia negatif kerana garis-garis itu adalah menurun bukit, turun bukit. Lepas kita dapat kecurunan, kita gantikan kecurunan sama dengan negatif 2 dan titik X 315, titik koordinat 315, dua-dua maklumat ini ganti ke dalam Y sama dengan MX tambah C. Apabila kita ganti Y sama dengan MX tambah C, Y ialah 15, M ialah negatif 2, X ialah 3, kemudian kita cari C daripada kalkulator terus 21. Jadi apa persamaan kita? Persamaan kita ialah Y sama dengan negatif 2X tambah 21. Nah, bentuk soalan ini memang pernah kita bincang dalam kelas. Y sama dengan negatif 2X tambah 21. Okey. Kemudian untuk, boleh ya? Kemudian untuk bahagian B, bahagian B ni, dia minta kita cari pintasan X. Kalau minta kita cari pintasan X, maksudnya ialah kita ganti Y sama dengan kosong. Apabila Y ini AP, maksudnya apabila Y sama dengan kosong, koma, kosong ini sama dengan daripada persamaan yang baru kita cari ya, kita ganti Y kosong sama dengan negatif 2S tambah 21 dan S itu 21/2 ataupun 10/5. Tetapi seperti yang pernah cikgu cakap, kalau boleh jawapan dalam pecahan itu paling cantik. Okey. So pintasan S 21/2. Sebelum saya lupa, mungkin saya nak beritahu. Jadi untuk tahun ini, pemarkahan anda SPM adalah kita menyemak secara online. Menyemak secara online. Maksudnya kertas yang awak jawab itu mereka akan scan, lembaga akan scan, kemudian pemeriksa akan semak secara online. Jadi yang saya ingin pesan kepada anda di sini ialah oleh sebab dia adalah secara online, salah satu perkara yang perlu ambil perhatian ialah tulisan. So kalau boleh lah guna pen. Supaya kalau dia scan, tulisan boleh nampak lebih jelas. Takut nanti kalau pensel, awak ini tangan tidak cukup berat, maksudnya tulisan itu tak terang, guna pensel, nanti takut pemeriksa tak nampak jawapan dengan jelas, nanti kita rugilah. Awak rugi ya. Jadi kalau guna pensel boleh, tapi mesti tulis dengan terang. Gunalah pensel 2B, yang betul-betul 2B. Jangan 2B yang palsu lah. Okey. So itu soalan dia. Kemudian soalan nombor seterusnya, nombor 8. Okey, nombor 8. Dengan menggunakan kaedah matriks, ini saya rasa kalau keluar macam ini memang senyum dalam hati lah. 3X tolak 2Y sama dengan 7. Persamaan 2 negatif 4Y tambah 5S sama dengan 9. Dan kalau kita tengok persamaan yang kedua, YS sudah terbalik kan? Jadi cikgu susun dulu. 5X tolak 4Y sama dengan 9. Kalau kita tak susun, kita terus masuk persamaan matriks, salah nanti. So persamaan matriks kita ialah 3 negatif 2, 5 negatif 4. Kemudian matriks SY sama dengan matriks 7, 9. Ini satu markah kalau awak boleh tulis bentuk persamaan matriks. Sebab masih ada pelajar tidak dapat menulis persamaan matriks dengan betul. Okey, lepas itu kita guna songsang. Okey, kita pindahkan matriks di kiri ini, yang besar-besar ini pergi kanan menjadi songsang. So, 1 bahagi
3 darab negatif 4. A darab B ya, 3 darab negatif 4 tolak B darab C, negatif 2 darab 5. Okey, so negatif 4 naik atas, 3 turun bawah. Tukar kedudukan. Yang B dengan C kekal kedudukan, kita hanya perlu tukar tanda. Negatif 2 menjadi 2, negatif 5 jadi 5. 7, 9. 7, 9. Okey. Kemudian lepas kita buat langkah ini satu markah, kita tidak perlu tunjukkan jawapan. Terus pergi, bukan tidak perlu tunjuk jawapan, tidak perlu tunjuk langkah lagi. Kita terus guna kalkulator, daripada kalkulator masukkan dua persamaan ini, cari jawapannya ialah 5, 4. 5, 4. Jadi X sama dengan 5, Y sama dengan 4. So itu jawapan dia. Tapi cikgu percaya soalan ini memang akan jadi apa? Kebat lah, tidaklah sebegitu direct. Sebelum itu cikgu nak tanya, bolehkah anda dengar suara cikgu? Bolehkah? Boleh. Masih. Takut nanti saya cakap tapi awak tak dengar. Pernah berlaku macam itu. Sampai akhir baru saya tahu rupanya apa yang saya cakap orang sana tidak dengar. Dan dia pun tidak beritahu saya dia tak dengar. Macam itulah. Okey, so ini soalan dia. Okey, kita sambung soalan nombor 9. Ini soalan kecerunan dan luas di bawah graf. Raja menunjukkan graf laju masa bagi sebuah basikal dalam tempoh 45 saat. Laju seragam ialah 15 saat pertama. Laju seragam basikal itu pada 15 saat pertama ialah 10 meter per saat. Jadi seperti yang cikgu maklum, tahun ini kemungkinan besar laju lawan masa. Dan kita tengok graf ini laju meter per saat, masa saat. So unit tidak ada masalah. Saat-saat. Tidak perlu tukar lagi. Maklumat memberitahu kita, dia kata dalam 15 saat yang pertama, basikal itu bergerak dengan seragam. Jadi seragam ialah garis mengufut. Jadi bahagian A minta kita buat apa? Lengkapkan rajah kan? Lengkapkan lukisan. So kita guna pembaris buat garis mengufut yang cikgu buat merah ini. Dan dia punya laju ialah 10. Soalan telah beri 10. Okey. Ya, alright. Okey, kemudian B, hitung B1. Hitung jarak yang dilalui sebelum laju maksimum. So, maksud maksimum, laju maksimum ialah titik ini maksimum. Sebab sampai maksimum nanti dia turun kan. Jadi dia nak cari jarak sehingga laju maksimum, sebelum laju maksimum. So sebenarnya dua bentuk yang kita ambil untuk kira jarak, iaitu yang pertama segi 4, yang kedua trapezium. Dua ini sahaja sebab dia kata sebelum laju maksimum. So laju maksimum ini, ini jarang kita dengar kan, laju maksimum ini. Laju maksimum ini jarang kita dengar. So ini soalan yang cantik jugalah. Okey, so kita nak cari jarak, kita guna luas di bawah graf. Ini luas di bawah graf. Jarak itu sama dengan segi 4 tambah trapezium. Segi 4 10 darab 15. Segi 4 ini. Trapezium 1/2 darab dengan 10 tambah 20, dua sisi yang selari, lepas itu darab dengan 20. So jumlah dia 450 meter. 450 meter. Okey. Dah? Okey ya? Alright. So sekarang kita pergi C. Bukan C, B2. Hitung purata laju bagi keseluruhan perjalanan basikal itu. Tadi cikgu buat di soalan kan, sepatutnya kalau masa exam, awak kena jawab pada ruang jawapan yang disediakan. Penting itu, kalau you jawab di tempat lain itu tidak diambil kira. Okey, C dia ialah purata laju, cikgu kecilkan sedikit. Okey, untuk purata laju, ialah kita tahu rumus purata laju ialah jumlah jarak bahagi jumlah masa.
So jumlah jarak di sini ialah 450 yang kita cari di P1 kan. Tetapi dia perlu lengkap jarak itu ada lagi bahagian belakang itu segitiga kita tak ambil kira tadi kan. Ini segitiga kita tak ambil kira. Sekarang kena ambil kira sebab dia kata keseluruhan perjalanan. So kita kena kira balik jarak segitiga ini. Kemudian masa yang diambil keseluruhan dia 45 saat. 45 saat. Okey, jadi kita buat 450 tambah dengan 1/2 segitiga mah, darab dengan 10, darab dengan 20, kemudian bahagi 45. So guna kalkulator, purata laju ialah 12.22 meter per saat. So itu jawapan untuk purata laju. Jadi yang penting konsep itu mesti faham dengan betul-betul. Satu lagi kepada rakan-rakan yang mungkin boleh maklumlah kepada rakan-rakan ramai sebab mungkin belum bangun lah. Tapi nanti slot 2, slot 3 masih guna link yang sama. Link yang sama. Hari ini ada 3 slot. Ketiga-tiga slot itu guna link yang sama. Okey, untuk mungkin anda masih tanya tentang satu soalan iaitu murid yang berada di Sentosa boleh turun ke kerana lockdown mulai malam ini pukul 12 pagi ya. Sekarang ini jangan fikir perkara itu dulu sebab mula-mula kita terima maklumat kata walaupun kawasan lockdown tapi pelajar dia asalkan tidak pakai kelang boleh turun exam. Tetapi malam semalam lewat malam lah kita terima satu lagi maklumat daripada atasan mengatakan kawasan lockdown pelajar tak boleh turun. Jadi kita jangan fikir itu dulu. Mungkin esok ubah lagi, lusa ubah lagi. Jadi sebelum sampai saat terakhir, kita jangan fikir perkara itu. Kita anggap exam hari Isnin kepada pelajar yang terjejas itu. Yang di Sentosa katakanlah. Okey, so jangan fikir turun ke tak turun. Itu jangan fikir dulu. Kita buat persediaan untuk kertas hari Isnin. Kalau tak jadi turun kerana lockdown, itu penjadualan semula. Okey. Harap semua fahamlah. So jangan terpengaruh, jangan terjejas kerana lockdown tak lockdown, turun ke tak turun. Itu perkara kemudian. Yang penting ialah ulang kaji lah. Okey, kemudian soalan 10. Mungkin satu lagi mungkin ada pelajar akan tanya kenapa cikgu buat awal pagi 7 ini. Sebenarnya saya ingin maklumkan macam ini hari Jumaat. Nanti pukul 9 cikgu ada mesyuarat untuk guru. Jadi cikgu mesti berhenti sebelum pukul 9. Kemudian cikgu sambung nanti slot yang kedua pukul 11 and then sambung slot 3 pukul 2 hingga 3.45. Dan awak kena tahu hari ini ialah kalau dalam sambutan Tahun Baru Cina ini hari terakhir lah. Jadi malam ini adalah tidak sesuai. Jadi cikgu buat pada siang hari 3 slot. Okey. Alright. Kita sambung soalan 10. Raja 5 menunjukkan semi bulatan PTX dan sektor ORS dengan pusat sepunya O. PQS ialah sukuan bulatan. So di sini kita ada sukuan PQX. Kita diberi QS 21 cm. Kalau QS 21, PS pun 21. Kemudian kita tahu QO ialah titik tengah. Jadi automatik OP dengan OS separuh lah kan. Kalau separuh ialah 10.5. So OP 10.5, OR 10.5, OS pun 10.5. So di sini ada dua jenis jejari. Yang pertama 10.5, yang kedua 21. Kemudian sudut di sini ada 3 jenis. Yang sukuan 90 darjah, yang semi bulatan 180 darjah, yang sektor di kanan ini 140 darjah. Telah diberitahu ROS 140 darjah. Dan soalan minta kita guna pi sama dengan 22/7. Okey.
Jadi kita pun gunalah 22/7 nanti ya. Okey, untuk bahagian A, kita nak cari perimeter seluruh raja. So, bagaimana cari perimeter seluruh raja? Kita cari jarak yang mengelilingi seluruh raja. So, di sini berapa sisi yang kita perlu tambah ataupun jumlahkan? 1, 2, 3, 4 dan 5. Ada 5 sisi. Dan cikgu telah tulis di sini. OP, PQ, QX, SR, R balik ke O. 5 sisi. So OP 10.5 sudah tahu. PQ ialah panjang lengkok. Ini kita kena cari. 90 bahagi 360 darab 2 darab pi darab jejari 21. Kemudian tambah QX. Sisi QX. Mana sisi QX? Sisi QS ialah 21. Lepas itu sisi SR sekali lagi lengkok. Sudut dia 140 darjah. Bahagi 360. Darab dengan 2 pi J. J jejari 10.5. Kemudian akhir sekali RO. RO 10.5. So kalau jumlahkan ke 5 sisi ini, jawapan dia 100.67. Di sini ada 2 panjang lengkok yang perlu awak cari. Awak nak cari asing-asing dulu baru kita tambah, boleh juga. You nak buat seperti cikgu buat ini sekaligus masuk, boleh juga. Terpulang kepada awak. Dan bahagian ini memang 3 markah. Jadi nanti kalau dia keluar dalam soalan kebat untuk soalan ini, dia tidak susah juga lah. Mungkin kolam ke, kolam ikan ke, mungkin kebun ke, padang ke, segi 4 ke, nanti dalam itu ada semi bulatan, ada sektor dan sebagainya. Ataupun taman permainan ke, itulah. Dia hanya tukar situasi itu kepada situasi kehidupan harian. Padahal konsep dia semuanya adalah sama. Okey. Kemudian bahagian B minta kita buat luas kawasan yang berlorek. So di sini kawasan berlorek ada 2, tapi kita kena tolak semi bulatan. Jadi cikgu guna lukisan di sini. Sukuan yang besar itu, luas sukuan, tolak semi bulatan, kemudian tambah dengan sektor di sebelah kanan. Harap lukisan saya tidak terlalu teruk lah. Ada sikit teruk pun sebenarnya. Kerana guna pen memang tidak dapat lukis dengan kemas di skrin. Okey, untuk sukuan ini 90 darjah lah bahagi 360, tapi rumus dia bukan lagi 2 pi j rumus dia ialah pi j kuasa 2. So 22/7 darab jejari 21 kuasa 2. Kemudian tolak semi bulatan 180 darjah bahagi 360 darab dengan pi semi bulatan 180 pi, kemudian jejari 10.5 kuasa 2. Dan akhir sekali tambah sektor ini 140 darjah bahagi 360 darab dengan 22/7 darab dengan 10.5 kuasa 2 juga. Dan jawapannya ialah 308. Saya rasa jawapan luas 308 ini banyak soalan kita pernah jumpa kan. Jadi sebenarnya soalan ini lebih kurang macam itulah. Dia hanya tanpa tolak bentuk ubah sikit, tapi sisi itu kadang-kadang sudut itu lebih kurang sama je. So jawapan 308. Okey. So harap awak boleh dapat jawapan. So you catatkan, cuba buat, ataupun you tengah dulu, ambil jawapan akhir sahaja, nanti awak buat balik pun boleh terpulang kepada awak. Okey, soalan seterusnya, soalan nombor 11. Ini adalah soalan kebarangkalian dan melibatkan nama orang. Cikgu pernah kata, kalau melibatkan nama orang, kita hanya terima yang separuh. Tetapi kena tengok keadaan. Kalau dua-dua paksi itu daripada orang yang berlainan, itu memang terima semua. So di sini kita ada persatuan matematik, persatuan sains, Azli dengan Nurihan ialah persatuan matematik. Persatuan sains kita ada 4 orang, Johari, Chong, David dan Shazlin. Kemudian kita juga beza dengan lelaki perempuan.
Okey, di sini dia ada apa? Dua A dan B yang berlainan. Dua peserta ditugaskan sebagai pengerusi majlis dan memberi ucapan di akhir program. A. Seorang peserta dipilih secara rawat daripada Persatuan Sains dan kemudian satu lagi pilih daripada Persatuan Sains juga. Maksudnya dua-dua orang pilih daripada Sains. Dan kita tengok Persatuan Sains hanya 4 orang. Johari, Chong, David, Shazlin. JCDX. Dua-dua pilih dari Persatuan Sains. Bagaimana jadual? Ya, ini jadual dia. JCDX. Dua-dua paksi kita pakai jadual yang sama. JCDX. Tetapi oleh sebab dua-dua paksi itu orang yang sama, maka kita hanya terima separuh. Sama ada separuh atas atau separuh bawah. Dan JJCCDDX tak boleh kerana mana boleh dua orang dijadikan pengerusi pada majlis itu boleh orang yang sama kan? Jadi itu tak boleh. So di sini ialah Johari dengan Chon, Johari dengan David. Betul kah David? Johari dengan David dan Johari dengan Shazlin. Kemudian Chon dengan David, Chon dengan Shazlin, David dengan Shazlin. So jumlah dia hanya 6 pasangan. 6 pasangan. Okey. 6 pasangan. Kemudian soalan minta dia kata seorang lelaki dan seorang perempuan dipilih. Jadi ini senang. Lelaki satu, perempuan satu. So Johari dengan Shazlin, Chong dengan Shazlin, David dengan Shazlin. So 3 sahaja, 3 pasangan. So di sini keparan kalian 3 bahagi 6 ataupun sama dengan 1/2. So 3 markah di sini. Okey. Okey, lepas itu kita pergi bahagian yang kedua. Bahagian yang kedua soalan dia minta apa? Dia minta, sekarang ini B ni, lain lagi ya. Seorang peserta dipilih secara rawat daripada kumpulan lelaki. Kemudian satu lagi perempuan. Jadi di sini kita ikut jantina pula. Lelaki 4 orang, perempuan 2 orang. AJCD lelaki, NS perempuan. Jadi dia punya jadual lagi senang. Lelaki AJCD, perempuan NS. Ini dia. So semua kita terima ada 8 pasangan. Iaitu tadi A ialah siapa? A Azli dengan Nurihan. Okey. Azri dengan Nurihan, Azri dengan Shazlin. Johari dengan Nurihan, Johari dengan Shazlin. Chong dengan Nurihan, Chong dengan Shazlin. David dengan Nurihan, David dengan Shazlin. So lelaki, perempuan. So 8. Okey, 8. Kemudian soalan kebaran kalian dia tanya, dia nak apa ni? A tadi siapa? A ini ialah Azli ya. Dia nak Azli berpasangan dengan Nurihan. Mesti dan dia guna dan kan. So AN sahaja boleh terima. So jawapan 1/8. Sangat senang. 1/8. Okey, so lepas ini kita bagi bahagian B. Bahagian B kertas 2. Kita akan bincang 4 soalan di sini. 4 soalan. Dah? Boleh kan? Senang saja. Ini untuk nama orang. So, kadang-kadang soalan AB itu perlu pindah 2 jadual yang berlainan. Ini salah satu contoh yang cantik jugalah. Cikgu? Yes? Kalau lelaki dengan perempuan itu terbalik salah ya?
Maksudnya perempuan untuk menegak, lelaki untuk atas. Ya, ya. Boleh terima. Sama Boleh. aja. Boleh. Oke. Boleh. Okey. Kemudian soalan yang bagus. Soalan 12. Kalau kita tengok soalan ini, kita dikehendaki melukis graf fungsi y sama dengan negatif 36 per x. Jadi negatif 36 per x ini kalau awak tengok, fungsi ini persamaan ini adalah fungsi salingan. So memang banyak percubaan negeri tahun 2020 buat soalan kubik atau salingan kerana dua ini kemungkinan besar. Okey. Jadi perkara pertama kita isikan dua nilai di sini. Nilai yang pertama, jawapan yang pertama negatif 6. Okey, negatif 6. Lepas itu jawapan yang kedua negatif 3.6. So awak ganti X itu 6, dapat negatif 6. Awak ganti S itu 10, awak dapat negatif 3.6. Dua markah di sini mesti dapat. Lepas itu lukis graf. Okey, cikgu tunjukkan sahaja. Ini graf dia. Masa itu saya lupalah adakah awak telah ambil. Saya rasa saya ada suruh awak ambil graf kan. Okey, kalau anda mempunyai graf sendiri di rumah, lukislah sebagai latihan. So ini adalah graf salingan. Okey, so di sini oleh sebab paksi y dia hanya melibatkan negatif. So dia hanya melibatkan y negatif sajalah. Dan skala yang digunakan ialah 2 cm kepada 2 unit. 0, negatif 2, negatif 4, negatif 6, negatif 8, negatif 10, 12, 14, 16, 18. Kemudian untuk paksi S pun, soalan ini suruh kita guna 2 cm kepada 2 unit. Jadi 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. So titik yang pertama, dia guna 2 negatif 18. 2 negatif 18, saya besarkan sikit. Supaya awak boleh nampak 2 negatif 18. Mesti blok dengan tepat. Blok dengan tepat. 2 negatif 18. Lepas itu titik yang kedua ialah 3 negatif 12. 3 di tengah-tengah 2 dan 4. So, 3 negatif 12. Lepas itu ialah titik seterusnya 4 negatif 9. 4 negatif 9. Jadi apabila saya besarkan di sini, tengok sebenarnya saya tidak lalu. Lalu maksudnya graf itu lalu tengah-tengah. Cikgu tak lalu betul-betul sebab pen saya memang tak dapat. Tapi awak boleh. So ingat nanti masa lukis graf, lengkung awak mesti lalu semua titik. Lalu setiap titik. Satu titik tak lalu, anda sudah hilang markah. Memang kita pemeriksa akan besarkan zoom besar-besar. Tengok ada tak lalu. Contohnya titik ini saya tak lalu sebenarnya. Saya sudah ditolak markah. Okey, kemudian titik seterusnya 6 negatif 6. Ini betul, tak ada masalah. Lepas itu ialah 8 4.5. 8 negatif 4. Negatif 4.5. Awak cari 4 dengan 5 dulu. Negatif 4, negatif 5 kan? So negatif 5 di sini. 4.5 tengah-tengah 45. So tengah-tengah. 2 petak setengah. 2 petak setengah. Besarkan lagi. 2 petak setengah. Ini. Ini 2 petak setengah. Ini bolehlah. Lepas itu ialah 10 berapa? 10 negatif 3.6. Negatif 3.6 2 petak sebelum negatif 4. Sebab satu petak kecil 0.2. Sini negatif 2, negatif 3, 3.2, 3.4, 3.6. Boleh kira punya. Dan lengkung saya pun tidak lalu. So saya pun salah di sini lagi. Jadi awak mesti lalu dia, lalu tengah-tengah. Lepas itu 12 berapa? Kecilkan sikit. 12 negatif 3 ini senang. Dan 14 negatif 2.6. 2.6 ialah 3 titik ke bawah 2. 3 titik ke bawah 2. Okey, 3 titik ke bawah 2. 14 negatif 2.6.
No? So ini titik-titik yang perlu anda lorekkan, bukan lukis yang cikgu kecilkan supaya awak nampak keseluruhan. Jadi kalau you tengok di sini, graf ini ada 4 markah. So bagaimana markah itu diberi? Markah pertama, skala dia mesti seragam. Skala seragam. Skala tak seragam, maka pertama kosong sudah. Okey, kemudian 2 markah untuk semua titik blok betul. Pastikan titik-titik semua di blok dengan betul. 2 markah. Dan markah akhir ialah lengkong. Lengkong dia licin. Lengkong licin. Lengkong licin. Okey, lengkong itu licin. So graf ini 4 markah. 4 markah. Okey, jadi bersedia untuk tahun ini mungkin fungsi salinan atau kubik. Nanti set lain ada kubik juga. Cikgu akan bincangkan. Kemudian cari nilai, cikgu tak tunjuk di sini bahagian C ya. Cari nilai yang pertama ialah apabila Y negatif 6.8. 6.8 Y dia 6.8, 4 petak ke bawah negatif 6, 6.8. Kemudian cari nilai X. Itu awak nanti boleh carilah, cari nilai. Yang cikgu nak bincang di sini ialah bersamaan. Bahagian D ni, inilah persamaan dia. Saya susun semula. Negatif 36 per X tolak 4/5 X tolak apa? Tolak 12. Tolak 12. Tolak 12. Boleh ya? Okey. Jadi lepas saya susun, sebenarnya ini sama dengan kosong. Saya lupa tulis di sebelah kanan. Sama dengan kosong. Inilah persamaan dia. Ini persamaan dia. Okey, so Y bahagian A ya, persamaan dia Y sama dengan negatif 36 per X. Okey, kemudian persamaan daripada T kosong sama dengan negatif 36 per X tolak 4/5 X tolak 12. Kan? Jadi saya guna operasi tolak, Y tolak sifar, Y. Negatif 36 per X ini kita hapus. Okey, yang tidak ada ini maksudnya kosong. Tolak negatif 4/5 X. Tolak-tolak jadi tambah. So 4/5 X. Belakang nombor pun tak ada. So kosong tolak negatif 12. Tolak-tolak jadi sekali lagi tambah. So persamaan kita ialah Y sama dengan 4/5 X tambah 12. So jadi anda bina satu jadual yang ada 3 titik. Awak cari nilai Y. Ambil titik paling kiri tadi kosong kan, paling kanan 14. Satu lagi tengah-tengah mungkin boleh nilai tengah-tengah 6 ke 8 ke 7 ke terpulang lah. Lepas kita dapat 3 titik ini, kita cari nilai Y, kita blokkan 3 titik guna pembaris panjang, lukiskan garis lurus itu. Okey, so itu soalan 12. Okey, sekarang kita pergi ke soalan nombor 13. Penjermaan. Jadi untuk penjelmaan di sini, kita mula dengan koordinat dulu. Anda diberikan 2 penjelmaan. Yang pertama ialah translasi negatif 23. Saya percaya tahun ini memang tidak akan lari lah, mesti translasi. Kemudian satu lagi penjelmaan ialah pantulan pada X sama dengan 6. Jadi kita mula dengan titik M. Kita mula dengan titik M. M ialah pink color yang cikgu buat di sini. M, titik M. Dan dia suruh kita buat T kuasa 2. T kuasa 2 maksudnya buat translasi 2 kali. Translasi, kita buat translasi untuk 2 kali ya. Okey, jadi kita pergi ke kiri 2 petak. Atas 3 petak sebab dia punya translasi ialah negatif 2, 3. Negatif 2, 3. 2 kali. So jawapan yang kali pertama 26. Kemudian 26. Lepas itu 09. 09. Okey, cikgu tunjukkan di sini. 26
Kemudian kita buat TV. TV maksudnya kita lakukan V dulu. V ialah pantulan pada S sama dengan 6. So cikgu sudah buat S6 dengan warna hijau ini. Saya harap awak nampak S6. Sama juga saya mula dengan titik asal dia M. So buat pantulan kita pergi ke kanan, jawapan dia di titik L. L di sini 83. Lepas itu kita buat pergerakan, iaitu pergerakan di sini ialah apa dia? Pergerakan di sini ialah 2 petak ke kiri, 3 petak ke atas. Iaitu 2 negatif 3. 2 negatif 3. Okey. Jadi di sini jawapan dia ialah 8366. Betul? Betul ke? Ya, 66. Ini jawapan dia. 83 pergi 66. Okey. Jadi kepada pelajar yang baru masuk, sekali lagi cikgu ingatkan, hari ini ketiga-tiga slot guna link yang sama. Guna link yang sama. Okey, so ini untuk koordinat 4 markah. Lepas itu kita nak buat huraian. Okey, so saya terus ambil daripada soalan, kita tengok raja. So kita bukan tengok raja, tengok raja. Objek kita ialah JKLM. Ini objek asal. Tidak apa. Masih boleh ikutlah. Lewat tak apa. Okey, JKLM ini objek, kita pergi ke image yang pertama ialah ini yang kecil ini. Lepas itu ialah yang dibesarkan. Jadi daripada JKLM pergi ke SRPQ, tak berapa terang, ada 2 huruf di sini tak tahu apa. Mungkin dalam soalan itu ada. So ini ialah pantulan. So sebenarnya dalam SPM, huraian pertama selalunya sama ada pantulan atau putaran. Selalu pantulan. Lepas itu putaran. Yang paling jarang ialah translasi. Biasanya pantulan atau putaran. So soalan ini ialah pantulan. Pantulan pada garis Y sama dengan 5. Pantulan pada garis Y sama dengan 5. Ini ayat dia. Dan ayat yang kedua sangat jelas, itu mesti melibatkan pembesaran. Dan faktor skala dia ialah 2. Pusat 6, 7. So cikgu sudah ajar bagaimana cari pusat. Kalau cari pusat, kita cuba ambil 2 pasangan titik and then gariskan. Titik persilangan itu ialah pusat, seperti yang cikgu buat dengan warna biru muda di sini. Biru muda. Okey, so ini dia. Cikgu tunjukkan ayat dia sekali lagi. So pemfaktoran dengan faktor skala 2 pada pusat 6, 7. So di sini 2 ayat ini 5 markah. Jadi cikgu harap mesti tulis. Okey. Kemudian akhir sekali ialah cari luas. So anda telah diberi luas itu 144. 144 itu ialah rantau pelorek TUVRQPSW. So rantau pelorek itu ialah 144. Dia bukan luas image So cikgu buat di sini rantau pelorek yang hitam ini 144. Tetapi kalau image, luas image ialah keseluruhan ini kan. Jadi kita kena luas image itu kita letak luas untuk yang kecil ini ialah X. Kebetulan luas yang kita label dengan S ini sama luas dia dengan objek sebab size dia sama so kita wakilkan X lah. Dan jawapan di sini cikgu tunjukkan ialah luas image sama dengan K kuasa 2 darab luas objek. Ini rumus awak mesti tahu. Lepas itu ialah luas image ialah X tambah 144. Image itu ialah X tambah 144 ataupun 144 tambah X. Okey, 144 tambah X. Okey, sebab dia image itu adalah kawasan pelorek tambah dengan X.
Kemudian luas objek ialah X. Faktor skala kita telah nyatakan tadi 2. Jadi guna rumus kita boleh cari nilai X itu ialah 48. 48. Ini salah satu bentuk lah. Dan kalau anda diberi luas kawasan pelorek itu, ini bentuk yang paling dikatakan antara jenis yang paling susah sebab dia perlu faham awak punya luas imej ialah 144 itu kena tambah dengan X. Kalau hanya cari luas objek senang. Kalau hanya cari luas imej senang. Kalau hanya cari luas kawasan pelorek itu pun okey. Tapi kalau luas kawasan pelorek diberi, ini bentuk dia. Tidak akan lari daripada bentuk-bentuk ini. Inilah beberapa jenis bentuk yang akan ditanya. Dan inilah bentuk yang paling susah. Kalau ini boleh faham, memang cari bahagian luas ini tidak ada lagi masalah. 3 markah. Kemudian untuk soalan 4. Soalan 4. Ini soalan yang cukup cantik. Bukan kerana COVID ke awak maksud saya di sini. Ialah ini satu contoh soalan yang dia beri data, awak isi jadual daripada data yang diberi. Walaupun dia tak bagi graf, tapi dia bagi dalam bentuk data jadual. So, anda perlu faham apa maksud jumlah kumulatif. Kumulatif maksudnya longkokkan. Kegerapan longkokkan. Awak buat catatan di bawah sini ya. Jumlah kumulatif pesakit maksudnya kegerapan longkokkan. Okey, apabila pergi ke jadual, ini dia saya kecilkan. Sudah kecil lah. Okey. Okey, bahagian A ya. So, bilangan hari dia sudah isi untuk awak. Sembadang atas, awak kena faham sembadang atas ambil daripada nilai sebelah kanan selang kelas. 1 menjadi 1.5, 3 jadi 3.5, 5.5, 7.5, 9.5, 11.5, 13.5, 15.5. Lepas itu bilangan pesakit. Ini bilangan pesakit maksudnya kegerapan. Awak kena faham kegerapan. Jadi kegerapan datang dari mana leh? Kegerapan datang daripada longkokkan. Longkokkan. Jadi bagaimana kita cari kegerapan? Anda telah diberi kumulatif. Anda diberi longkokkan di sini. Jadi tahun lepas macam inilah dia bagi Ogif, dia bagi awal longkokkan, kegerapan longkokkan, cari balik kegerapan. Soalan ini sama dengan soalan tahun lepas, tapi dia dalam bentuk jadual, bukan beri graf. Okey, mana tahu dia masih guna cara ini, tahun ini kita tak tahu. Okey, so ingat, kalau cari kegerapan, nilai pertama sama dengan longkokkan. Sama, kosong, sama. Lepas itu kita cuba buat tolak daripada bawah. So anda ingat, kalau kita cari longkokkan pergi ke kegerapan, tolak dari bawah. 200 tolak 180, 20. Isi yang paling bawah. 180 tolak 137, 43. 137 tolak 75, 62. 75 tolak 41, 34. 41 tolak 18, 23. 18 tolak 5, 13. 13. Lepas itu 18 tolak 5, 13. 5 tolak kosong, 5 tolak atas lagi, 5. Kalau you tak percaya, lepas awak cari kegerapan, kita buat balik longkokkan. Kosong. Kosong tambah 5, 5. Kan? 5 tambah 13, 18. 13 tambah 23. Ada salah saya kira ke? 18 tolak 5, 13. 5 tolak kosong, 5. Okey, 5 tambah 13, 18. 18 tambah 23, 41. 41 tambah 34, 75. Betul lah. Lepas kita cari kegerapan, kita boleh semak balik. Ini dia, tolak dari bawah. Tapi nilai pertama mesti sama. Kemudian cikgu juga catatkan, lepas saya isi jadual ini hanya 2 lajur yang perlu isi, so 3 markah di sini sahaja. Cikgu tunjukkan titik tengah di tepi. Ingat titik tengah lah, nilai hasil darat, titik tengah dengan kegerapan dan sebagainya, mesti tulis di tepi atau di luar jadual. You tulis dalam jadual, dianggap salah. Sebab dia telah menjadi jawapan multiple answer, jawapan
berganda, tak boleh. So titik tengah di sini 0.5, 2.5, 4.5, 6.5, 8.5, akhirnya 14.5. Kemudian dia kena darab dengan kegerapan yang baru kita cari ya, sebab kita nak cari min kan. So titik tengah darab kegerapan, 0.5 darab 0, 0. 2.5 darab 5, 12.5. Nak conteng dalam. Awak kata nak conteng dalam, lebih baik jangan. Saya conteng dalam ini untuk awak faham mana dengan mana. Kalau anak panah macam ini is okay lah. Kalau bulat anak panah macam saya buat ini, ini jangan. Sebab kalau awak conteng dalam itu, kalau pemeriksa andai kata itu mengganggu, awak akan diberi salah. Maksudnya jawapan dalam jadual jangan diganggu. Itu maksud dia. So lebih baik jangan kacau. Kalau awak anak panah macam ini boleh padam kan? Boleh padam. Nah, saya buat tanda conteng di sini untuk kita faham. Kalau conteng atas macam ini, itu tak apa. Itu tidak apa. Itu tidak mengganggu. Okey, 2.5 darab 5, 12.5. 4.5 darab 13, 58.5. Cikgu sudah tarapkan untuk awak lah. Okey, kemudian 6.5 darab 23, 149.5. 8.5 darab 34, 289. 10.5 darab 62, 651. 12.5 darab dengan 43, 537.5. Dan 14.5 darab dengan 20 ialah 290. Dan jumlah di sini ialah 1988. Ingat, hasil darab itu kira sekurang-kurang 2 kali. Kenapa sekurang-kurang 2 kali? Kerana supaya apabila kita darab, pastikan jawapan dia adalah betul. Takut nanti apabila kita buat 1 kali saja nanti ada kesilapan. So kira sekurang-kurang 2 kali. Terutamanya untuk pelajar yang lemah, awak punya fokus ialah kertas 2 bahagian B. Jadi untuk kelas 5A5 dan juga pelajar yang lemah untuk 5A2, buka sahaja kertas 2 pada hari Isnin, pergi terus bahagian B. Jawab betul-betul bahagian B. Luangkan masa yang lebih di bahagian B. Lepas siap bahagian B, baru balik ke bahagian A. Jadi jangan nanti bahagian A banyak tak tahu buat, awak buang masa di sana, akhirnya apabila pergi ke bahagian B, masa tidak cukup. Itu yang saya risau. So pergi bahagian B dulu. Sebab bahagian B tidak ada kebat. Confirm. Tidak ada kebat. Dia soalan normal. Okey, so jadi jumlah ialah 1988. Kalau saya salah kira, tolong betulkan saya. Saya rasa tidak lah. Okey. Lepas itu, kita cari min ialah bahagi 200 lah. So jawapan 9.94. Kemudian B1 tadi dia cari kelas mod. Kelas mod maksudnya kekerapan tertinggi. Kekerapan tertinggi di sini 62. So dia punya selan 10 hingga 11. 10 hingga 11. Seperti yang cikgu contoh dalam raja itulah. Kenapa min hanya 1 markah? Kerana saya letak 2 markah di sini ya, hasil darab dan jumlah dia. Kalau awak tunjuk di sini, ini darab ini tambah ini darab ini dalam panjang, itu pun betul. 2 markah di sinilah. Kemudian markah akhir untuk jawapan. Itu untuk bahagian B ya. A dan B sudah 7 markah. Tambah dengan graf 4 sudah 11. So memang soalan statistik ini kita jangka calon kena skor. Kalau tidak boleh penuh pun 10 ke atas. Terutamanya untuk 5A2. Okey, ini untuk graf yang kita nak lukis. Kita nak lukis O-GIF. Saya kecilkan O-GIF. Kalau 75 boleh nampak. O-GIF tak nampak semua. Kecil lagi. Okey, ini dia kekerapan longkokkan lawan sempadang atas. So ini ialah graf O-GIF. Okey, dan kalau kita tengok longkokkan kita sampai 200. So kita perlu tahulah satu petak besar itu skala dia 20.
20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200. Untuk pasti S ini sempadan atas. Sempadan atas kita mula dengan 1,5, 3,5, 5,5, 7,5, 9,5, 11,5, 13,5. Ingat, tolong ingat. Ogive ialah kekerapan longkokkan lawan sempadan atas. Sebab kita selalu jumpa pelajar apabila buat ogive, dia punya pasti X guna titik tengah. Apabila guna titik tengah, oleh sebab skala sudah salah, maka graf 4 ini kosong. Oh, kena hati-hati ya. Kalau ogive, longkokkan lawan sempadan atas. Kalau kekerapan lawan titik tengah itu ada dua. Satu histogram, satu poligon kekerapan. Itu lain. Awak kena beza dengan teliti ya. So saya harap tidak ada masalah untuk ini kerana kita sudah bincang ini 2 tahun lebih. So ini jawapan dia, you plot. Okay, macam X lah. Macam X. Okay, sama markah dengan graf fungsi lah. Markah pertama skala dia seragam. 2 markah untuk plot. Betul, dan maka akhir untuk graf licin. Okey, kemudian di sini kita nak bincang bahagian D ya untuk pelajar yang nak skor penuh. Soalan ini memang bagus kerana dia tanya apa? Dia tanya median. Dia minta kita cari median. Median ialah tengah-tengah. Median maksudnya 50% lah. So median itu ialah data ke 1/2 darab 200. 200 ini ialah jumlah kegerapan. So, bahagi 2 kerana median. Kalau dia kata kuartil pertama, bahagi 4. Kalau kuartil ketiga, darab 3 bahagi 4. Itu dia. So, apabila median tengah-tengah, data ke 100. Ambil. Tapi jawapan bukan 100. Kita pergi ke graf. Saya kecilkan lagi. Kita pergi ke graf. 100 ialah ini yang berada pada paksi Y ini. 100. So kita buat anak panah ke kanan, sentuh graf, turun ke bawah. Kemudian baca. Kalau ikut jawapan cikgu di sini, cikgu punya jawapan di sini, sentuh turun. So di sini 3 petak kecil. Awak kena ingat. Paksi S ini 2 cm 2 unit. Dengan kata lain, 1 petak kecil 0.2. Kalau 0.2, sini 9.5 kan? So, ini 9.7, 9.9, petak yang ketiga 10.1. Tambah 0.2, 0.2, 0.2. So, tapi jawapan cikgu ini tidak semesti sama dengan awak sebab cikgu lukis guna tab. Jadi apabila awak lukis betul-betul pada graf, mungkin jawapan ada sedikit beza. Tapi itu tidak ada masalah. Awak ikut jawapan graf anda. Tapi jawapan cara dia macam inilah. Jawapan cara dia macam ini ya. Okey. Jadi harap semua boleh faham dan terima. Ini jawapan dia. So cikgu sudah tulis di sini 10.1. Dan dia tanya, you tengok soalan, jangan terus saja itu jawapan. Dia kata, berdasarkan ogive, tentukan pada hari keberapa 50% pesakit telah dijangkiti. Hari keberapa? Mana ada hari 10.1 kan? So kita buatlah jawapan hari ke-10. Ataupun kalau 10.6, 10.7 itu hari ke-11. Hari lah, orang lah, itu mana boleh perpuluhan-perpuluhan kan? Itu awak kena faham. Tidak perlu saya tekankan lagi di sini ya. Alright. Boleh ya? Saya kecilkan sikit untuk kita saling lah. Untuk median ini. Walaupun 1 markah atau 2 markah, tapi kita kalau boleh jawab, kita jawab. Jadi untuk ingat kalau dia tanya ogive, dia suruh awak lukis ogive, dia punya bahagian D, maklumat itu ada beberapa boleh ditanya. 1, median. Ini dia. Cantik soalan dia. Kemudian anda juga boleh ditanya cari kuartil pertama iaitu 1/4, kuartil ketiga 3/4 ataupun cari julat antara kuartil. Ini antara perkara yang boleh ditanya sebab banyak tahun sudah tidak ditanya. Okey, sudah banyak tahun tidak ditanya ogive tentang median, kuartil semua ini. Harap tahun ini keluar.
Okey, so ini graf dia. Tadi cikgu sudah tunjukkan. Saya percaya semua sudah boleh lah. Saya kecilkan sikit lagi untuk semua boleh nampak graf kita. Ini bentuk dia. Okey. So anda boleh gunakan kertas graf yang ada di tangan awak. Cuba lukis. So ingat, matematik ini bukan apa. Awak mesti buat latihan. Latih lagi. So memang untuk ini kita tengah dulu. Contohnya pagi ini kita buat Google Meet, awak tengah dulu. Mungkin mana yang awak tidak sempat saling itu nanti cikgu boleh bagilah jawapan dia, itu tak ada masalah. Tetapi lepas awak tengah nanti awak cuba jawab. Itu penting. So terima kasih kepada pelajar yang mengikuti pada pagi ini. Okey, kita sambung. Sambung soalan yang seterusnya. So untuk peringatan, ketiga slot hari ini yang cikgu tetapkan masa dia, nanti slot kedua pada pukul 11 dan slot yang ketiga pada pukul 2 itu semua guna link yang sama. Okey, so itu jawapan dia. Kemudian soalan yang ke-15, ini soalan yang wajib untuk semua pelajar jawab dengan baik, iaitu pelang dan tongakkan. Saya kecilkan sikit. So untuk pelang dan tongakkan ini, okey, so jawab soalan yang pertama ialah minta kita lukis pelang. Saya ada highlightkan di sini pelang. Okey, kalau awak tengok ini, di sini dalam soalan dia ada bagi tahu JC sama dengan BC. JC sama dengan BC. Kemudian satu lagi FG ialah 2. So awak catat FG 2 di sinilah. Catat. Awak catat. Okey, kemudian supaya memudahkan awak lah. So mana 6? Kenapa ini 6? Boleh anda beritahu saya kenapa ini 6? Mana dia beritahu 6 tadi? Dia kata JC sama dengan BC. So tinggi dengan lebar itu 6 sama. So ini lukis pelang. So jawapan dia seperti yang telah cikgu buat. So pelang ialah kita tengok tapak. So tapak dia ialah 4 darab 6. 4 darab 6. 4 darab 6, tetapi 4 itu kalau you tengok atas dia ada garis GK yang potong separuh 22. So 226. Ini jawapan. So biasanya soalan ini soalan pelang tongakkan ini 12 maka dia ada 3 lukisan kan. 3 lukisan itu salah satu itu adalah lukisan yang sangat-sangat mudah. Contohnya ini pelang ini dikira lukisan yang mudah. Jadi untuk pelajar yang lemah 12 markah ini sekurang-kurangnya kita target 3 markah. 3 markah. Kemudian kepada pelajar yang sederhana kita target 7 iaitu lukis 2 daripada 3 itu betul. Kalau untuk pelajar yang cemerlang, kita memanglah target markah penuh untuk soalan ini. Okey, ini ialah pelang. So mungkin buat masa ini awak tidak sempat lukis, awak boleh buat lakaran. Tapi nanti awak lukis betul-betul. Lukis di mana? Lukis di belakang kertas graf yang awak lukis untuk soalan graf. Jadi masa peperiksaan nanti, soalan ini jawapan mesti lukis pada ruang jawapan yang disediakan. Kalau bahagian A, lukis jawapan di bahagian A. Okey contohnya di sini sepatutnya. Tapi untuk memudahkan cikgu lukis, so cikgu lukis di tepi dia lah. Tapi sepatutnya awal lukis di ruang jawapan. Lukis dengan kemas, jangan terlepih, jangan tak cukup. Kemudian jangan garis tebal. Mesti semua itu mesti ambil kira cikgu sudah bincang dalam kelas. So kalau garis tebal semua tebal, kalau nipis semua nipis, tapi nipis itu tidak digalakkan. Tebal itu jangan terlalu tebal. Sudut itu mesti 90 darjah, jangan bengkok, sengit dan sebagainya. Pembaris yang awak guna itu janganlah bergigi pastikan dia adalah lurus. Dan kalau boleh bawalah pembaris 20 cm ke atas, sebab pembaris 20 cm ke atas memudahkan anda untuk buat soalan graf. Apabila kita buat graf itu panjang lebih daripada 15, apabila lukis kali kedua, awak sudah lari. So lebih baik sediakan pembaris
20 atau 30 cm. Oh, beli sebelum hari Isnin. Kalau lepas Isnin patah, tak apa. Oh, khas untuk kertas 2 hari itu. Okey. Kemudian kemudian soalan yang seterusnya B ya. B1 ialah tengok dari tongakkan X. Tengok dari tongakkan X tepang ini. Tengok dari tepang ini, tepi dia tambah satu corner. Ini soalan yang cantik juga. So awak kena tahu ini 6 tadi kan. So dia L ini titik tengah. So 3, 3. Ini 2 masih. Bawah ini 6. Dan kalau kita tengok, kon ini dia ada semi bulatan. So dia punya diameter 6. So berapa jejari kon? Jejari kon ialah 3. Saya cikgu sudah tulis jejari 3. So itu kena faham. So apabila tengok dari X, tengok dari X pun senang. Iaitu di sebelah kiri adalah macam trapezium, tapi dia bukan trapezium, dia 5 sisi. Macam ini. 5 sisi. Kemudian sebelah kanan dia ialah kon. Apabila kon, tengok dari tepi, lengkong itu tak nampak. Kita nampak garis lurus macam ini, macam segitiga. Ini ialah garis lurus tapi pen saya memang tidak boleh lurus kalau tangan kita lukis pakai tab. Okey, so ini semua garis lurus. So panjang tapak 4, 3, semuanya jumlah 7 sebab ini jejari 3. Kemudian tinggi ini 6. Tinggi sebelah kiri 3 separuh, masuk 2, kemudian sambung saja. So ini 4 markah pun senang. Jadi kalau boleh skor A dan B1 pun sudah 7 markah. Besar 7 markah itu. Okey. Dah. Okey, kalau sudah kita pergi ke B2. Sudah. B2 ialah tengok daripada tongakkan Y. Y ialah sisi tepi. Kalau kita tengok dari tepi, kita tak nampak juga. Tak nampak juga lengkung dan semi bulatan. Tak nampak. Kecuali kalau you tengok dari pelang, baru awak nampak semi bulatan. Tetapi soalan ini dia tidak suruh kita buat pelang untuk bahagian P kan. Jadi kalau kita tengok dari Y, kita tengok yang besar segi 4 tepat dulu. Ini segi 4 tepat. Yes. Dalam segi 4 tepat itu dia ada 2 tingkat. Sebab kalau kita tengok dari sini, FE ini ataupun GK dia di belakang kan. Dari Y kita tak nampak. So ketinggian itu 3. So garis itu garis putus. Lepas itu segitiga untuk kon. Itu nampak. So kita buat. So ini bucu ini ialah titik tengah. So ini panjang 6, so tengah ialah 3, 3 lah. Dan tinggi ini pun 6. So dia punya garis putus ialah di tengah-tengah. So 3, 3 juga. So sebenarnya luar ini ialah 1 segi 4 sama. 6, 6. Kemudian tengah-tengah garis putus. Lepas itu segitiga untuk kon. So ini ada garis putus-putus. Seperti yang banyak kali cikgu sudah terangkan. Di dalam soalan 5 markah ini, dia mesti ada garis putus. Ingat. So ini lukisan yang tidak susah untuk soalan ini. Dan saya nampak percubaan negeri Terengganu set 2 ini memang soalan dia cantik. Soalan dia cantik. Semua soalan dia cantik. Okey. Jadi kalau boleh, cubalah ulang kaji betul-betul, buat betul-betul, ulang balik apa yang telah dibuat, semak jawapan dan sebagainya. Okey. So sudah, so cikgu pergi ke soalan, balik ke soalan 1, 2, 3 lah sebab mungkin tadi saya sudah mulalah. Jadi oleh sebab kita ada sedikit masa lagi, so mungkin cikgu tunjuk balik soalan 1, 2, 3. Okey. Kepada soalan yang murid yang baru masuk ataupun masuk lewat itu, nanti awak boleh minta lah untuk soalan-soalan lain jawapan dia. Okey, soalan 1 tadi jawapan dia ialah ini. Okey.
Mungkin cikgu besarkan. Alright, ini dia. So anda boleh semak, mungkin awak sudah buat, so anda boleh semak. Dan yang bulat itu ialah markah. Cikgu telah tunjukkan mana boleh tapak markah. Okay? Cikgu, Yes? nanti cikgu send record tu boleh tak? Boleh. Memang cikgu akan send. Okay, masih. Okay, thank you. Okay. Jadi walaupun nanti cikgu send record, so cikgu harap awak jangan orang yang hadir ini jangan jangan kecil hati lah. Mungkin dalam hati awak kata, cikgu kalau send record, saya pun tak mau masuk lah, nanti saya tengok record itu saja. Jangan fikir macam itulah. Saya percaya pelajar yang masuk awal-awal pagi ini nanti akan diberkati. Okay? Jadi harap fahamlah. Jangan nanti kalau buat record nanti slot 2, 3 cikgu saya pun tak mau masuk lah. Jangan fikir macam itu. Sebenarnya apabila pelajar kurang masuk itu sebenarnya hati saya pun kecewa lah memang. Itu lain sudah. Tetapi apa boleh buat? Cikgu hanya cuba buat apa yang sepatutnya. Kalau pelajar terpulang kepada belajar itu sendirilah. Okey, kemudian kita sambung untuk soalan yang kedua. Okey, soalan yang kedua. Okey, ini adalah soalan pelan satah 3 matra. So tiang itu 9 meter ialah yang hitam ini ya, yang hitam ini. Okey. Unjuran ortogon. Kalau dulu masa saya bincang semasa tahun 2019 awak tingkatan 4, masa itu cikgu sudah bincang. Unjuran ortogon ialah bayang. Bayang kepada tiang ini. So, ini bukan bayang, ini hanya garis menegak. So, unjuran ortogon ialah yang mengufuk ini, yang cikgu guna anak panah tunjuk ini sekarang. Ini ialah unjuran ortogon, unjuran ortogon. Dan apabila kita sambung, dia memang satu segitiga bersudut dekat. So, bahagian A ialah lukis sahaja, unjuran ortogon. Lepas itu, bahagian B, satu markah, bahagian B kita gunakan segitiga itu, kita cari panjang bayang. Iaitu yang mengufuk itu, panjang mengufuk iaitu bayang. Saya cikgu letak X lah. So, ini ialah 9 meter. And then ini ialah cos 60 darjah. Kawan saya hadir. So, persebelahan X, hipotenus 9. So, jawapan dia 4,5 meter. 4,5 meter. Untuk soalan 2. Soalan ini memang cantik juga. Unjuran ortogon. Please, unjuran ortogon ialah bayang. Ini cikgu jarang sebut di dalam kelas. Cikgu jarang sebut di dalam kelas. Cikgu jarang sebut di dalam kelas. Unjuran ortogon. Okay, kemudian soalan 3. Ini soalan last yang cikgu tunjuk pada pagi ini. Pada slot inilah. So ini ialah kadar sama dengan apa? Kadar sama dengan isi padu bahagi massa. Isi padu bahagi massa. Soalan 3. So kadar dia S tambah 5, isi padu 600, massa dia 2X. 2X. Jadi X tambah 5 sama dengan 600 bahagi 2X. Boleh ya? Okey. Jadi kita pindahkan 2S ke kiri, kembangkan menjadi persamaan kuadratik dan kita selesaikan. So soalan ini soalan persamaan kuadratik. Boleh jawab persamaan kuadratik? Cikgu percaya A memang dalam tangan. Sebab kalau awak boleh pelajar yang boleh buat persamaan kuadratik, memang tidak ada masalah untuk matriks, tidak ada masalah untuk persamaan linear dan bahagian B itu memang tak ada masalah. So persamaan kuadratik itu mungkin untuk membezakan A dengan A minus ataupun A plus dengan A lah.
Tidak ramai pelajar boleh jawab dengan baik persamaan kuadratik. Walaupun 2 tahun lebih kita bincang. Oh. Okey, so jawapan di sini kalau kembangkan cikgu sudah bincang tadi ya. Ada 2 jawapan. Kita hanya terima S sama dengan 15. Kerana satu lagi jawapan negatif. So di negatif itu kita tulis tidak diterima. Kita perlu faham X ini ialah melibatkan masa, kan? Masa. Mana boleh masa negatif? Kalau boleh negatif, saya nak itu. Saya nak balik ke 20 tahun yang lalu supaya saya masih muda. Contoh. So masa tidak boleh negatif. Ingat dah. So kita hanya boleh terima S sama dengan 15. Saya selalu itulah awak masih muda. Okey. Okey, kemudian jawapan dia bukan 15 sebab jawapan dia ialah 30 kerana soalan tanya cari masa. Masa ialah 2X. So 2 darab 15, 30. Jawapan 30 saat. 30 saat. Okey so ingat nanti pukul 11 slot yang kedua, pukul 2 petang slot yang ketiga. So untuk esok dan lusa cikgu akan buat lagi nanti cikgu maklum mungkin hari Sabtu besok satu slot sajalah, Ahad pun satu slot supaya awak ada masa untuk buat ulang kaji sendiri dan ada masa untuk menghadamkan semua bahan yang telah cikgu bincang ini. So esok dan lusa satu slot. So 2 slot yang esok dan lusa itu salah satu cikgu akan buat objektif. Kalau boleh cikgu nak buat satu slot untuk objektif. Objektif. Cikgu akan pilih 1 tahun. Mungkin nanti cikgu akan beritahulah contohnya tahun 2015. Cikgu akan bincang dari soalan 1 hingga 40 penuh. 1 slot. Kemudian satu lagi slot mungkin soalan bahagian A kertas 2 lah. Cikgu pilih lah tengok mana 1-2 tajuk yang lebih yang diperlukan. Tengok ataupun anda boleh cadang kepada cikgu mana tajuk yang awak nak ulang lagi. Boleh beritahu kepada cikgu. Cikgu cuba bantulah dalam 2 hari ini. Okey. Jadi itu sahaja untuk Terengganu Set 2 2020. Cikgu nak sedia untuk mesyuarat guru pada pukul 9 nanti untuk Google Meet juga. Jadi cikgu rasa cukuplah. Itu sahaja untuk slot ini. Kita sambung balik pada slot yang kedua. Slot yang kedua nanti pukul 11. Ingat dah, kita akan bincang kertas percubaan negeri Melaka. Kita pergi ke Melaka untuk set tahun 2020 yang telah pun cikgu berikan pada akhir itu. So anda boleh cuba jawab dulu. So itu sahaja untuk slot ini. Terima kasih kepada pelajar yang mengikuti slot ini. Kita jumpa lagi pada slot yang seterusnya. Terima kasih kepada Benny, Aiza, Andri Kenny, Reddy Mizan, Nur Shazra, Racha, Muhammad Syuhada, Nur Syuhada. Sorry. Okey, kemudian Ania dan juga Enes, Priscilla. So ini pelajar yang ikut. Terima kasih dan kita akan jumpa. So kalau boleh ajak ramai lagi rakan untuk kita jumpa pada slot yang kedua dan slot yang ketiga. So sekian, terima kasih. Ada apa-apa soalan seperti sebelum kita bersurai? Tak ada. Ada? Okey, so kalau tak ada kita boleh bersurai sekarang. Link yang sama nanti ya. Terima kasih. Okey, bye-bye. Okey, sama-sama.